Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kisah Fathu Makkah yang panjang ceritanya. Seterusnya, solat kemenangan dan kesyukuran. Rasulullah SAW mengunjungi rumah sepupunya Ummu Hani bin Abi Thalib, kakak Sayyidina Ali. Di sini Rasulullah SAW mandi, berwuduk dan bersolat 8 rakaat. Para ulama menegaskan bahawa solat itu adalah solat kemenangan dan kesyukuran. Rasulullah SAW adalah contoh dan ikutan paling baik dalam semua perkara, termasuk ketika mencapai kemenangan besar, di mana baginda akan terus bersama Allah, bukan sahaja di masa senang, tetapi juga di masa susah dan menderita. Dengan makna bahawa Nabi SAW sentiasa ingat akan Tuhannya. Bukan saja masa susah ingat ke Tuhan. Masa kemenangan yang sangat gembira, Nabi ingat ke Tuhan. Tak lupa akan Allah Ta'ala. Bila berlaku peristiwa Fathu Makkah, mencapai kemenangan yang sangat besar, berjaya membebaskan tanah air yang daripada jahiliah, Nabi pergi ke rumah sepupu dia Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Nabi mandi setelah berjalan beberapa hari, berpeluh. Nabi membersihkan dirinya, berwuduk dan sembahyang 8 rakaat, sembahyang khusus sempena kemenangan Fathu Makkah. Bukan saja sujud syukur, sembahyang 8 rakaat. Kerana gembira dengan kemenangan yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Nabi menghayati doanya yang selalu mengadu kepada Allah. Antara doa Nabi, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur di atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling bersabar menghadapi ujian, kesusahan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang merendah diri, kecil pada pandanganku sendiri terhadap diriku ini, dan biarlah besar pada pandangan orang lain. Orang nampak aku besar tak apa, biar aku rasa aku diri ni kecil. Jangan kita berasa kita besar, orang tengok kita kecil je, itu lagi memalukan lah. Nabi minta supaya Tuhan jadikan dia ni bertawaduk, merendah diri, walaupun dia seorang Rasul, mendapat kemenangan, berkuasa besar, dapat menakluk bumi Arab yang luas, menakluk Mekah, membebaskan tanah air yang tercinta. Seterusnya, Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang saudara kepada suaminya. Memberi perlindungan 2 orang saudara suami dia, supaya jangan dikacau. Dia sebut dengan himayah. Dalam Islam ada hukum memberi perlindungan kepada pelarian, kepada orang yang ingin menyelamatkan diri, diserang oleh musuh, kita beri perlindungan. Beri perlindungan ke dia. Rasulullah SAW bersabda, kami memberi perlindungan kepada sesiapa yang engkau memberi perlindungan kepadanya. Aku iktiraf perlindungan yang kau beri ni, wahai Ummu Hani. Saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berhasrat untuk bertindak ke atas mereka berdua telah dihalang dengan pintu rumah dikunci. Nak digeram kepada keluarga pada suami Ummu Hani, yang berlindung, menandakan dia ni tak masuk Islam lagi. Sayyidina Ali kejar, cari, masuk dalam rumah. Ummu Hani kata, tak boleh, aku beri perlindungan pada dia, jangan kacau. Nabi kata, aku beri perlindungan pada orang engkau pilih, wahai Ummu Hani. Dalam retilah
politik pada hari ini biasanya kerajaan boleh beri perlindungan. Dalam hukum Islam, individu boleh beri perlindungan pada orang tertentu, pada pelarian dan seumpamanya, yang dipikirkan munasabah. Munasabah. Boleh beri jaminan lah. Jaminan untuk selamatkan dia. Sebagai contohnya Quran menyuruh, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'akan Allah summa ablighu ma'manah. Jika seorang musyrikin, seorang yang bukan Islam, yang dizalimi di negara dia, datang ke negeri kita jadi pelarian, beri perlindungan kepadanya supaya dia mendengar kalam Allah. Jangan paksa dia masuk Islam. Kemudian kalau kamu tak mau jaga dia, jangan hantar balik ke negeri yang menzalimi dia. Hantar ke negeri yang aman untuk dia. Negara ketiga lah dalam istilah hari ini. Biasanya kerajaan yang melindungi pelarian. Dalam Islamnya, individu boleh memberi perlindungan kepada pelarian. Sekiranya ada syarat-syarat yang cukup dibenarkan. Ini hukum. Di sana terdapat mereka yang dikecualikan. Tak boleh perlindungan. Orang ni, kalau jumpa, tangkap, bunuh. Ini penjenayah. Perang. Disebut penjenayah perang pada hari ini. Di sana terdapat orang yang dikecualikan daripada pengampunan beramai-ramai kerana terlalu besar dosanya terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dijatuhkan hukuman mati walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Orang ni kalau jumpa tangkap, boleh hukum walaupun bergantung di kelambu Kaabah, kerana mereka melakukan jenayah yang besar. Mereka itu ialah Abdul Uzza bin Khattal, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith bin Nufail bin Wahab, Maqis bin Subabah, Habbar bin Al-Aswad, dua penyanyi wanita kepada Abdul Uzza bin Khattal, dan Sarah, perempuan yang membawa surat Hatib bin Abi Balta'ah, yang dibaca kisahnya dulu, yang bawa surat membocorkan rahsia. Yang disyaratkan ini, Nabi suruh tangkap, jatuhkan hukuman walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Tetapi banyak yang dimaafkan. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal pula melarikan diri ke negeri Yaman. Sempat melarikan diri, lulus meluahkan diri dari Yaman. Isterinya yang telah menganut Islam memohon keamanan Nabi Rasulullah SAW dan diperkenankan. Isteri dia minta Nabi ampunkan, Rasulullah terima. Lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW dan terus menganut Islam. Dengan sebaik-baiknya dia menjadi pahlawan Islam yang gagah berani, sehingga syahid di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikrimah Abu Jahal, anak kepala musyrik yang paling besar, masuk dalam sedarah. Tapi isteri dia merayu pada Nabi, Nabi ampunkan dan dia datang masuk Islam. Jadi pahlawan Islam. Kisahnya dalam peperangan Rom, apabila tentera Rom yang jumlahnya hampir 1 juta menyerang tentera Islam dalam keadaan bahaya. Ikrimah yang sudah masuk Islam terlibat sama dalam peperangan itu, nak menebuhkan dosanya di zaman jahiliah dulu. Lalu dia mengambil tindakan berani mati dalam kisah yang terkenal, dengan dia melempar perisai yang ada di tangan dan mengajak siapa yang sanggup mati bersama dengan dia untuk melawan tentera Rom yang ramai itu. Khalid bin Walid menegur dia, jangan buat begini, kerana dia seorang panglima yang handal. Ada tugas dia. Dia ketua pasukan. Dia tak benar, jangan halang aku, ini peluang aku nak balas, nak tebus dosa aku. Lalu dia berbai'ah dengan beberapa ratus orang pengikut-pengikut dia, merempuh tentera Rom yang besar jumlahnya, sehingga menakutkan tentera Rom. Dia mati syahid. Tentera Rom berundur kerana keberanian mereka ini.
Ini Ikrimah. Dia tebuh dengan perjuangan. Bukan dia datang minta maaf saja. Dia tebuh, dia buktikan. Dia buktikan istighfar dia sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas. Menurut satu riwayat bahawa Ikrimah telah Islam sebelum dijemput oleh isterinya. Ada cerita. Dia masuk Islam dah, belum isteri dijemput lagi. Kerana mendapat hidayah dalam pelayaran di laut ketika melarikan diri. Apabila kapal yang dinaiki dipukul ribut yang kencang dan seorang yang berada di kapal mencabar, adakah Tuhan-Tuhan yang kamu puja selain Allah dapat menyelamatkan kamu sekarang? Kena ribut tengah laut. Ikrimah. Ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan kamu? Ucapan ini menyentuh hati Ikrimah dan berkata, demi Allah, sekiranya tiada yang menyelamatkan di laut ini malaikat keikhlasan, dan tiada yang menyelamatkan di daratan selain daripadanya Allah. Wahai Tuhan, aku letakkan janji ke atas diriku ini, sehingga engkau selamatkan daku dari keadaan ini. Nescaya aku letakkan tanganku kepada tangan Muhammad, maka aku dapat daripadanya kemaafan dan kemuliaan. Ini ucapan dia. Ini mengikut satu riwayat. Dan dia datang jumpa Nabi, Nabi terima dia sebagai seorang sahabat yang setia dan terlibat dalam peperangan Riddah zaman Abu Bakar dengan gagah berani dan mati syahid dalam peperangan dengan Rom. Peperangan yang terkenal yang berlaku di Jordan. Adapun Habbar bin Al-Aswad yang pernah mengagu Zainab radhiyallahu anha puteri Rasulullah SAW sehingga jatuh dari kenderaannya ketika hijrah, menyebabkan keguguran. Dia kacau anak Nabi yang nak berhijrah, Habbar bin Al-Aswad. Dia melarikan diri kemudian menganut Islam dengan baik. Nabi terima, maafkan dia. Dia datang, dia menganut Islam. Bila masuk Islam, Nabi terima. Walaupun kesalahan dia ganggu anak Nabi sampai guguran. Anak Nabi yang sedang mengandung, Zainab radhiyallahu anha. Adapun Ibnu Khattal, seorang yang pernah menganut Islam lalu ditugaskan mengumpul zakat bersama seorang sahabat dari golongan Ansar. Bersama hambanya, tiba-tiba dia membunuh salah seorang rakannya dan murtad lalu melarikan diri ke Mekah. Ini jahat. Pura-pura masuk Islam, tugas pungut zakat, dia bunuh kawan. Penjayah ini dijumpai sedang bergantung di kelambu Kaabah. Seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW dan baginda memerintah supaya membunuhnya. Ini dibunuh kerana melakukan jenayah yang besar. Makhis bin Subahah pula dibunuh oleh seorang sahabat. Ini dibunuh juga. Sebenarnya dia pernah menganut Islam tetapi murtad dan membunuh seorang sahabat, kemudian melarikan diri menyertai kumpulan musyrikin. Ini dibunuhnya, seorang lagi dibunuh. Seterusnya Al-Haris yang sangat menyakiti Rasulullah SAW dan mengganggu Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra, puteri Rasulullah SAW, ketika mereka berhijrah, dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. 3 orang jadi dibunuh, tak ramai. Adapun kedua penyanyi wanita, salah seorang daripadanya dibunuh, yang satu lagi memohon keamanan dan menganut Islam. Berjumpa dengan yang bernama Sarah. Adapun Abdullah bin Abi Sarah yang pernah menjadi penulis wahyu kepada Rasulullah SAW dan khianat ketika menulis dengan meminda ayat Quran dan murtad lalu melarikan diri ke Mekah. Ini Nabi halalkan darah dia. Nabi lantik dia penulis wahyu. Hebatlah penulis wahyu ini, boleh murtad. Yang rasa peliklah kalau orang tu lagi berperjuangan. Zaman Nabi pernah berlaku orang yang Nabi harap jadi penulis wahyu. Dia tulis, dia salin tak betul wahyu itu. Kemudian dia lari murtad.
Dan masuk dalam perjanjian Hudaybiyah, mana-mana orang yang melarikan diri dari Madinah ke Mekah tak dihantar balik. Ini dia lah ni. Lebih besar. Mana-mana orang Mekah yang berhijrah Madinah dihantar balik. Orang Madinah yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Orang Mekah berhijrah Madinah dihantar balik. Ini tempat yang Sayyidina Umar tak puas hati perjanjian ni. Tapi Nabi lebih faham. Kerana perjanjian Hudaybiyah ni tak boleh kacau orang masuk Islam. Biar duduk di Mekah lah, berdakwah di Mekah. Ada untungnya. Sayyidina Umar tak nampak, dia nampak geram saja. Akhir-akhir barulah tahu hikmat perjanjian Hudaybiyah ni. Abdullah bin Sarah ni termasuk mereka yang murtad daripada Madinah pergi ke Mekah. Penuh wahyu. Dia adalah saudara susuan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Daripada susu Sayyidina Uthman. Dan dibawanya menghadap Rasulullah memohon keampunan dan keamanan. Uthman bawa Rasulullah ampunlah dia. Rasulullah SAW diam kerana berhadapan dengan Uthman radhiyallahu anhu, seorang yang disegani oleh para malaikat. Nabi tak jarak apa. Kerana yang minta Sayyidina Uthman, menantu dia, yang dia sangat sayang. Sayyidina Uthman minta supaya maafkan adik-adik surah Abdullah bin Abi Sarah. Baginda berharap ada seseorang sahabat yang ada tampil membunuhnya. Nabi senyap. Nabi duduk ingat, bila senyap tu, mari seorang pegang, bunuh selalu depan tu. Nabi tak kata apa. Tetapi semuanya diam. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, kata Nabi. Oleh tak ada orang diam. Nabi kata, ya lah, aku maaf lah. Setelah baginda berdiam diri, begitu lama seorang sahabat, Sayyidina Uthman pun heret buat lari. Nabi senyap, tak kata apa. Seorang sahabat dalam kalangan Ansar, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, yang menazar untuk membunuhnya kalau berjumpa dengannya, memegang hulu pedang untuk bertindak. Ada seorang sahabat menazar nak marah Abdullah bin Sarah ni, seorang yang penulis wahyi, murtad, kalau aku jumpa nak bunuh dia, menazar nak bunuh dia. Nabi senyap. Dia pun senyap, dia pegang dah hulu pedang ni. Dan Nabi tak kata apa. Tetapi tidak melakukannya selepas mereka berdua beredar dari majlis Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu yang faham bertindak ke atasnya ketika aku mendiamkan diri? Nabi kata. Atau apa masa aku diam, tak kerak selalu, tak entah selalu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abbad Nazar tadi. Rasulullah kata, Abbad, aku menunggumu menunaikan nazarmu. Nabi kata, munazar. Kenapa tak tunai nazar? Abbad menjawab, mengapa Allah tidak memberi isyarat pada kami kenyik je? Kalau kenyik je, saya selalulah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang Nabi tidak membunuh dengan isyarat. Mengikut satu riwayat yang lain, dengan pandangan mata yang khianat. Nabi tak ada hukum dengan kenyik. Itu bukan kerja Nabi. Maka Allah yang besar selamat. Dan diriwayatkan, memanglah dia menyesal di atas perbuatan dia. Dia bertaubat. Ada cerita dia, zaman Sayyidina Uthman, sama-sama lantik dia jadi gubernur di Mesir. Pecah Amr bin As, menyebabkan orang Mesir marah. Kerana dia penaik cukai masa dia jadi gubernur. Sehingga Mesir dia serang oleh Rom. Sayyidina Uthman lantik Amr bin As balik, lepas tu pecah balik. Dan dia berjasa mengembangkan Islam sampai ke Tunisia, ke Libya. Ada jasa dia, Nabi Sarah ni. Dan dia terlibat dalam peperangan laut As-Sawari yang terkenal. Perang laut yang terbesar dalam sejarah Islam. Dia memimpin. Masa dia ketua tentera laut tu pun, beberapa orang sahabat tak puas hati dah. Dia ni penuh murtad, nak ungkit balik. Kerana dia penuh murtad.
Tapi dah dia bertaubat dah bukan. Sayyidina Osman lantik pula, tak kata apalah. Dan menang dalam peperangan itu. Bila Sayyidina Osman dibunuh oleh puak-puak yang memberontak. Dan berlaku perang Siffin antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Sayyidina Ali. Kemudian peperangan Al-Jamal, Aisyah, Talha, Zubair, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dia melarikan diri ke Gaza. Tak mau tengok orang Islam perang sama sendiri. Bagus juga dia di sini. Dia tak berpihak. Dia lari Gaza. Oleh kerana tak tahan melihat orang Islam melawan sama sendiri, dia berdoa minta mati. Dia mati di Gaza. Tuhan makbulkan doa dia. Dia mati. Tak mahu tengok fitnah yang berlaku orang Islam melawan sama sendiri. Ini cerita luar biasa besar. Kisah dia akan sebut dalam buku Sayyidina Uthman bin Affan. Akan sebut dalam kisah Sayyidina Ali. Para ulama juga meriwayatkan nama-nama yang lain yang dianggap penjenayah besar sehingga jumlahnya 8 lelaki dan 6 perempuan. Ada yang dimaafkan dan ada yang diteruskan hukumannya. Seluruh jumlah mereka yang dibunuh dalam peristiwa pembukaan Mekah terlalu kecil kalau dibandingkan dengan mangsa bunuh hasil peristiwa dunia yang mengesahkan penaklukan, kemenangan peperangan, revolusi, perjuangan kemerdekaan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa Fathu Makkah tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Bacalah sejarah revolusi Perancis, revolusi England, revolusi komunis di Rusia, revolusi China, komunis, revolusi di Amerika, sampai juta dibunuhnya. Ratus ribu itu biasalah, ni juta, sampai ke juta pun ada dibunuh. Peristiwa komunis menang di Kambodia, juta mati dibunuh orang. Untuk balas dendam. Biasanya begitulah. Adapun Islam tidak begitu. Fathu Makkah tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang yang dihukum. Mungkin tak sampai 10 orang yang dihukum. Walaupun orang Islam mencapai kemenangan, tapi tak balas dendam. Terdapat 2 tokoh Makkah yang terkenal, yang masih terpinga-pinga. Yang pertama Safwan bin Umayyah, salah seorang pemimpin besar Makkah. Dia tidak termasuk dalam senara penjenayah dan dicari, tetapi merasa takut kerana kedudukannya sebagai pemimpin. Ada juga takut. Nabi tak cari dia, Safwan bin Umayyah. Lalu melarikan diri. Sahabat karibnya Umair bin Wahab mencarinya dan bertemu ketika dia menaiki kapal di Jeddah untuk melarikan diri ke Yaman. Dia dibawa menghadap Rasulullah SAW dengan memohon keamanan. Apabila menghadap Rasulullah SAW, memberi hadiah kepadanya serban yang dipakai oleh baginda SAW ketika memasuki Mekah. Nabi beri hadiah serban. Orang Nabi perang masuk Mekah. Safwan berkata, berikan saya berfikir untuk memilih sikap, menentukan sikap dalam masa 2 bulan. Tak mahu Islam lagi. Nak fikir 2 bulan. Rasulullah SAW menjawab, aku beri kepadamu masa 4 bulan, kata Nabi. Mau fikir 4 bulan. Dia minta 2 bulan, aku beri 4 bulan, Nabi kata. Akhirnya dia memeluk Islam. Dia masuk Islam. Adapun isterinya memeluk Islam lebih dahulu daripadanya. Isteri masuk Islam dulu. Rasulullah SAW mengesahkan perkahwinan yang awal di zaman masih jahiliah. Tak nikah semula dengan isteri dia. Peristiwa ini menjadi dalil hukum. Dalil hukum. Perkahwinan masa jahiliah sah. Tak perlu kahwin semula. Maknanya perkahwinan antara suami isteri masa belum Islam dianggap sah. Orang Hindu masuk Islam, orang Kristian masuk Islam, dia kahwin masa dia Hindu, sah kahwinannya. Ini dalilnya. Safwan bin Umayyah, Nabi sahkan kahwinan di zaman jahiliah. Setelah isteri dah masuk Islam dulu, dan dia masuk Islam kemudian tak dikahwinkan semula. Adapun Fudalah bin Umair, seorang pahlawan yang gagah berani. Dia berniat untuk membunuh Rasulullah SAW ketika tawaf
yang diberi kesempatan dan peluang terbaik untuk melakukan kejahatan itu. Ni dia nak bunuh Nabi. Sedang Nabi tawaf, dia ambil kacangan, sanggup matilah nak bunuh Nabi. Nak balas. Tetapi Allah yang maha mengetahui mendedahkan niat jahat itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberitahu kepadanya akan niatnya yang jahat itu. Rasulullah panggil dia, bukan niat nak bunuh aku. Ini mukjizat. Tuhan beritahu. Panggil dia mari, maka mudahlah terus mengisytiharkan dirinya menjadi seorang Islam. Siapa dia beritahu tu kalau Tuhan tak beritahu? Menandakan ini Nabi sungguh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah di hari kedua. Hari kedua Fathu Makkah, Nabi menyampaikan khutbah. Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya setelah memuji dan menyebut kebesaran Allah dan kemuliaannya, maka bersabdalah kepada orang ramai, Ayuhan nas, inna Allah harrama Makkata yawma khalaqas samawati wal ard, fahiya haraman bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ada hamzah dia tahu an yasbika fihi daman aw ya'dila fihi shajaratan fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu inna Allah adzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zan lakum wa innama halat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams falyuballigh ash-shahidul ghaib. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, yakni melakukan di dalam kawasannya beberapa perkara sejak ia mencipta langit dan bumi. Maka ia haram dengan hukum haram itu daripada Allah sehingga hari kiamat. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menumpahkan darah di dalam kawasannya atau pokok pun tak boleh, kecuali pokok sayur lah, buah-buahan, tanah buah. Maka jika seseorang mendapat kemudahan untuk berperang, bagi Rasulullah SAW katakan kepadanya bahawa Allah mengizinkan pada Rasulullah dan ia tidak mengizinkan kepada kamu. Sesungguhnya dihalalkan kepadaku satu masa sahaja, dan hukum haram itu kembali semula pada hari ini seperti hukumnya kemarin. Maka orang yang menyaksikannya dalam kalangan kamu hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak ada pada hari ini. Nabi isytiharkan tak boleh berperang lagi di Mekah. Mekah negeri yang aman. Mekah negeri yang haram. Haram melakukan perkara yang disebut tanah haram. Tanah yang dihormati, tanah yang diharamkan melakukan perkara yang dibuat tempat lain. Binatang perburuan dia tak boleh tangkap. Burung pati di Mekah tu banyak kan, nak tangkap tak boleh, haram. Dia haramkan, tak boleh sekali. Burung liar tak boleh. Sembelih ayam tak apalah. Binatang sunatkan tak jadi salah. Pokok dia tak boleh dicabut. Tak boleh. Pokok yang tumbuh, pokok yang liar maksudnya. Tanam sayur, di situ kita nak makan sayur, tu lain ceritanya. Itu haram. Adapun peristiwa yang berlaku Nabi serang Mekah itu diizin oleh Allah pada masa itu sahaja. Hukum yang diisytiharkan ini memaklumkan kemuliaan Mekah dan keistimewaannya yang wajib dipelihara, di samping keberkatan dan fadilatnya yang besar. Ibadat di dalamnya dikurniakan pahala yang berkali ganda
rezekinya melimpah ruah. Ini istimewa Mekah. Sembayang di Masjid Haram menyamai 100,000 sembayang di masjid yang lain. Mereka buat umrah, kena ulangi sembayang berjamaah. Sembayang sunat. Kadang-kadang dua umrah banyak, tak sembayang di Masjid Mekah, tinggal. Sebab duduk ke banyak umrah. Kena buat umrah acak kali, sebab tak sembayang dalam masjid. Umrah boleh buat, tapi jangan luput sembayang dalam Masjid Haram. Yang kena sedar. Ini tak tahu kala. Pergi Mekah, pergi melancong je. Bukan pergi menunaikan ibadat. Ada istimewaan di Mekah ini. Doa jadi makbulkan. Walaupun kita doa tak nampak selalu, tapi diberi pahala. Diberi oleh Allah pada hari kiamat. Rezeki penduduk Mekah melimpah ruah. Tidak ada pokok kayu, tak ada pohon, tak ada di Mekah. Semua buahan, semua sayur, semua sumber yang ada dalam dunia yang halal ada di Mekah. Ummul Qura, ibu segala kampung, segala negeri. Allah menamakan Ummul Qura, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun." Surah Al-An'am ayat 92. Artinya, dan ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Ia mengandungi berkat, lagi mengesahkan kebenaran yang ada di hadapannya. Dan supaya memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni Mekah, serta kelilingnya, keliling Mekah, dan orang-orang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara salatnya, tak tinggal sembahyang yang diwajibkan. Yang sunat dibuat sentiasa, yang diwajib tak tinggal sekali. Ahli kaji bumi juga menegaskan bahawa Mekah adalah bumi yang tertua dan lapisan yang paling selamat dari gempa. Keamanannya ditetap oleh Allah secara semula jadi dan hukum agama. Benarlah sabda Rasulullah SAW, tetapi kalangan musyrikin Mekah tidak meyakininya dan tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW yang dilahirkan di bumi yang aman itu. Allah mendedahkan kepada mereka dalam Quran dengan firman-Nya, وَقَالُوا إِنَّ تَبْعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Surah Al-Qasas. Yang bermaksud, dan mereka berkata, yakni penduduk Mekah berkata, kalau kami menyertaimu mengikut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah ini tanah suci yang aman, yang dibawa kepada Allah, kepadanya hasil tanaman dari segala jenis, sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan untuk mengetahuinya. Mereka yang tidak yakin dan beriman kepada keamanan kurniaan Allah kepada bumi Mekah dan menentang Rasul yang dilantik oleh Allah dari buminya tidak layak berada di Mekah, apatah lagi untuk menjadi pemimpinnya. Sepatutnya mereka yang mengunjungi Mekah di masa haji, umrah atau ziarah menjadi orang yang yakin pada hukum Allah dan Rasulnya SAW dan menolak segala bentuk ideologi dan teori yang menjadi hasil ajaran sekular pada zaman kini. Dinamakan Mekah Ummul Qura, ibu segala negeri dan kampung. Pakar-pakar ilmu kaji bumi, yang mengkaji batu tanah di Mekah, mereka dapati paling tua dalam dunia.
batu paling lama dalam dunia. Pakar-pakar dia tahu ukuran dia berapa juta tahun. Alat ada sekarang ni. Saya pernah mendengar ceramah seorang pakar kaji bumi terkenal dalam dunia, Dr. Zaghlul Najjar. Seorang pakar kaji bumi antarabangsa, jadi pensyarah di Universiti Barat, bukan saja universiti. Dah tua sekarang ni. Saya pernah dengar ceramah dia. Dia menghuraikan ayat ni, menjelaskan betapa pakar-pakar kaji bumi dalam dunia mendapati bumi Mekah ni paling tua dalam dunia. Lapisan dia paling tebal, selamat daripada gempa bumi. Tebal. Dan memang Mekah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sama ada manusia memeliharanya, mempertahankannya, ataupun Allah Ta'ala turunkan bala tenteranya. Dalam kisah bila Abraha nak serang Mekah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, nak robohkan Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Abraha datang nak roboh Kaabah dengan tentera bergajah, binatang yang paling hebat dalam dunia, besar, dengan gajah nak roboh Mekah. Bawa binatang tu Abraha, kerana dia nak buat satu rumah ibadat yang menandingi Kaabah, supaya orang Arab datang situ. Tiba-tiba orang pergi berok Qolis di Yaman. Orang pergi berok kat rumah ibadat tu. Orang Arab jahiliah pun hormat Kaabah masa itu. Kerana marah, Abraha menyediakan bala tentera untuk meroboh Kaabah. Bawa bala tentera. Masa itu Abu Talib, Toki, Datuk Nabi, menjadi pemimpin Mekah. Sampai di sepadan, dia rapah huta. Dia igak huta. Dia sembelih, dia rapah huta. Abu Talib datang, jumpa dengan Abraha. Abraha minta balik huta dia. Abraha heran macam mana orang nak mari serang rumah ibadat dia puja, buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Tanya huta. Huta sikit sangatlah boleh gati. Abraha kata, aku gatilah. Abraha tanya, mudah pasal pelik aku nak roboh. Abu Talib kata, inna lil baiti rabban yahmih. Rumah ni ada Tuhan yang jaga dia. Abu Talib. Tak tahu kira Nabi jawab begitu. Ada Tuhan yang jaga dia. Maka berlaku peristiwa Tayran Ababil yang Tuhan turunkan surah. Maka burung yang datang, kawan burung, membawa batu-batu menyerang pada tentera Abraha. Kisah yang benar yang disebut dalam Quran. Batu daripada mana, wallahu alam, daripada neraka, daripada apa, itu kekuasaan Allah, bala tentera Allah. Allah Ta'ala boleh binasakan musuh-musuh dia dengan tentera yang dapat dilihat dan tentera yang tak dapat dilihat. Misalnya COVID-19, tentera Allah Ta'ala tu, kuasa-kuasa besar dunia tak boleh sangga. Amerika, China, Eropah tak mampu nak lawan. 24 pula sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala tak tarik tentera tu, tak tahu dah. Ini kerana nak ajar manusia yang derhaka, yang melawan Allah Ta'ala. Melawan Allah Ta'ala. Jangan lawan Allah Ta'ala ni. Jangan anggap dia kuasa besar. Dia hebat. Jangan anggap begitu. Kita akan baca dalam tafsir kat kisahnya. Berkait dengan ini juga. Nak lawan Allah Ta'ala, tak boleh. Allah Ta'ala tentera yang tak dapat dilihat. Tentera yang dapat dilihat, semua ada bagi Allah Ta'ala. Ribu, angin, taupan, malaikat, jin, binatang-binatang, Allah Ta'ala boleh harap. Serang manusia yang lawan ni, Allah Ta'ala boleh harap semua. Kuasa Allah Ta'ala, jangan lawan. Allah Ta'ala jamin Mekah bumi yang aman. Bila Nabi ajak penduduk Mekah masuk Islam, kami tahu Muhammad ni baik, Muhammad ni amanah, Muhammad tak pernah bohong. Dan mengapa lawan Muhammad SAW? Sebab kami rasa kalau lawan Muhammad, lapor kita. Habislah kita. Mekah ni tak ada asil, tak ada apa, tak ada sumber. Habislah. Tak percaya Tuhan beri rezeki. Tak percaya pada kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka berkata, kalau kami ikut umum petunjuk yang bawa oleh wahai Muhammad, habislah kami di Mekah ni. Habislah.
Tak boleh nak makan apa. Mekah tak boleh bertanam, tak boleh apa. Tuhan tanya, mudah sedar aku beri buah kepada muda Mekah ni. Macam-macam buah-buahan, macam-macam sayuran datang ke Mekah. Rezeki yang datang di seluruh pelosok dunia. Mu tak tengok. Ayat ni turun pada orang kafir zaman itu. Maka kita orang Islam yang pergi Mekah zaman ni kena insaf. Kena sedar bila pergi ke Mekah tu tengok bukan saja tawaf. Bukan saja tengok segala kemudahan-kemudahan. Semua barang ada di Mekah. Sekadar tu pergi Mekah beli barang daripada Cina pun ada, daripada apa pun ada. Waktu tu kata barang Mekah ni, beli jam Mekah, kain Mekah, tengok buatan Cina. Buatan macam-macam. Tuhan bawa, tak ada kilang di sana. Ini kekuasaan Allah Ta'ala yang kita kena sedar. Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Kehebatan Mekah ditunjukkan. Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala beri kelebihan Ibrahim untuk rasmikan Mekah. Daripada zuriatnya dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang akan kita berkacaunya. Wallahu a'lam.